Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua warga pendidik seluruh negeri Kelantan dan semua rakan-rakan pelayar di mana jua anda berada. Selamat bersiaran secara langsung bersama-sama teknologi Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, pada pagi ini kita bersiaran secara langsung YouTube bagi sama-sama menyaksikan pembentangan dan perkongsian ilmu dalam Konferensi Inovasi Peringkat Negeri Kelantan tahun 2020. Bertemakan Inovasi Pemacu Pendidikan Digital, pembentang pertama bagi konferensi ini ialah Yang Berusaha Profesor Madya TS Dr. Nik Zulkarnain bin Khidir. Selamat datang Profesor Madya. Okey, terima kasih. Selamat datang. Okay, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Tuan Profesor Madya. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami dalam konferensi ini. Izinkan saya untuk dan membacakan biodata Profesor Madya kepada sidang penonton dalam siaran secara langsung ini. Yang Berusaha Profesor Madya TS Dr. Nik Zulkarnain bin Khidir berasal dari Kota Baru, Kelantan. Alhamdulillah, beliau mempunyai pelbagai pengalaman dalam bidang teknologi maklumat berdasarkan pengalaman kerja beliau. Antaranya, beliau pernah menjawat jawatan sebagai penganalisis komputer selama 4 tahun, konsultan teknologi maklumat selama 2 tahun, jurutera perisian selama 2 tahun, arkitek pembangunan sistem komputer selama 2 tahun dan juga pensyarah universiti selama 10 tahun. Antara hasil dan sumbangan kerajaan beliau dalam dan luar negara yang sangat dihargai ini antaranya ialah beliau pernah dijemput sebagai penceramah jemputan di Research and Innovation Startup Blueprint Durakij Pandit University Bangkok, Thailand sebagai penceramah jemputan iaitu invited speaker 7 International Conference on Computing and Informatics 2019. Beliau juga pernah menghadiri Information Security Requirement, Information Asset Integrity for ICT Outsourcing, International Conference on Network and Computing Technology, Seoul, South Korea in 2013. Banyak pengalaman-pengalaman beliau dan pastinya pembentangan beliau ini akan memberikan satu perkongsian ilmiah yang sangat berguna. Jawatan beliau adalah Ketua Jabatan Reka Bentuk dan Teknologi Kreatif Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan. Jadi saya yakin masa tidak menunggu kita, maka Tuan Profesor Madya, boleh kita mulakan sekarang untuk sesi pembentangan? Okay, boleh, insyaAllah boleh. Okay, terima kasih. Jadi majlis dengan segala hormatnya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Madya untuk meneruskan pembentangan yang pertama. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Selamat datang ke Konferensi Inovasi Peringkat Negeri Kelantan pagi ini. Tajuk yang ingin saya bentangkan adalah bertajuk Transforming Education Through Innovation. Kita nak mengupas sedikit lah macam mana kita kata melalui inovasi ni banyak kita boleh buat transformation terhadap cara kita mendidik dan juga cara kita memberi pengajaran kepada pelajar dan juga cara pelajar untuk mengikuti kursus dalam keadaan normal baru yang sekarang ni. Sebenarnya tajuk ni kita lebih ke umum sedikit, memandangkan kita untuk kita mengetahui lah macam mana pentingnya inovasi itu dalam sesuatu
transformation of education. So di mana kita boleh bangunkan beberapa inovasi yang mungkin kita tak terfikir pada hari ini, mungkin kita akan fikir hari esok ataupun hari dan seterusnya untuk kita bangunkan dan juga satu inovasi untuk meningkatkan teaching and learning dan memberi impak kepada pelajar-pelajar, bukan sekadar pelajar masa depan dan mungkin pelajar di masa akan datang. Okay, so sebelum saya mula mungkin saya nak cerita sikit lah. Saya daripada Universiti Malaysia Kelantan. So trust kita adalah keusahawanan, tapi kita ada berbagai jenis pengajian, ada di fakulti keusahawanan, fakulti teknik kreatif dan juga veterina dan earth science dan juga architecture. So banyaklah kita fokus kepada pembangunan sumber dan juga teknologi kreatif termasuk warisan dan juga keusahawanan. So ada beberapa center juga di UMK. Kita ada Institute of Small and Medium Industry, ISMI, okay, Global Entrepreneurship Research and Innovation Center, GERIC, dan juga kita ada Institute of Artificial Intelligence and Big Data. So ada beberapa lah lagi agensi di bawah ataupun department di bawah Universiti Malaysia Kelantan yang bersama-sama memikul tanggungjawab untuk mendidik anak bangsa. Samalah juga di peringkat JBN dan juga di peringkat sekolah. Kita sama-sama mempunyai hala tujuan sama dan mempunyai tujuan yang sama untuk mendidik anak bangsa. Okey, sedikit kenal fakulti saya. Okey, saya daripada Fakulti Teknik Kreatif dan Warisan, di mana Fakulti Teknik Kreatif dan Warisan ni kita fokuskan kepada dua bidang, iaitu bidang teknik kreatif dan juga bidang pengajian warisan. So banyaklah sebenarnya kombinasi antara teknik kreatif dan warisan ni adalah amat unik kerana dia boleh mewujudkan satu inovasi baru dalam pelbagai projek yang dilaksanakan oleh para pelajar dan juga penyelidikan oleh para penyelidik kita di Fakulti Teknik Kreatif dan Warisan. Okey, sempena dengan conference ataupun konferensi inovasi pada pagi ini, saya ingin mewawarkanlah satu program baru yang kita tawarkan kepada para pelajar dan juga mungkin yang sedang bekerja untuk mengikuti program Master Innovation and Design. So program ni amat sesuai untuk kita memperkasakan kemahiran inovasi dan design dalam bidang industrial design, digital design dan juga sustainable design. So kalau berminat mungkin boleh menghubungi peringkat fakulti dari masa ke semasa. So apa itu innovation? Okey, so banyak pendapat dan juga banyak penerangan yang dikeluarkan oleh berbagai penyelidik ataupun pihak industri berkenaan dengan innovation. Okey. So innovation ni adalah sebenarnya kita macam mana kita tuning an idea into a solution that add value from a customer perspective. So maksudnya kat sini kita dah ada inovasi ni, kita kena perlu melihat dari perspektif customer dalam kita memberi satu inovasi baru dalam apa saja perkara yang kita buat, termasuk dalam education ataupun dalam teaching and learning. So daripada idea tersebut itulah muncul beberapa solution yang memberi impak kepada customer ataupun pelajar yang menggunakan inovasi kita. Saya percaya banyak cikgu-cikgu dan juga pendidik kita menghasilkan banyak inovasi di peringkat sekolah dan juga di peringkat universiti. Banyak saya tengok seterusnya memberi impak kepada pelajar itu sendiri. Okey, sebenarnya kalau kita tengok dari aspek innovation tu di mana dia terletak, kalau kita tengok berdasarkan rajah ataupun diagram yang saya tunjuk sini, kita ada bermula dengan novelty, di mana novelty ni kita bermula dengan new research, dan bila dah ada new research tersebut, kita mula create something. Okay, the creation yang akan menunjukkan atau menghasilkan value kepada sesuatu perkara tersebut. Dan jika kita buat sesuatu yang unik, berdasarkan inovasi kita, berdasarkan penyelidikan ke value proposition kita berjaya menghasilkan invention. Invention. Dan sekiranya invention tersebut mempunyai impak yang tinggi kepada para pengguna yang boleh diguna pakai atau the usefulness of the innovation tersebut, dia akan menghasilkan sesuatu inovasi. Ini sebenarnya yang bermula, di mana inovasi itu bermula. Okey. Banyak
kalau kita nak relate dengan perkara innovation ni, banyak sebenarnya innovation ni dia bermula dengan viable in the marketplace. Okey, idea yang memang boleh diterima pakai di peringkat market ataupun di peringkat pengguna. Dan adanya teknologi tersebut yang boleh dibangunkan dan menghasilkan sesuatu produk atau perkhidmatan. Dan akhirnya terjadi innovation. Okey, itu berdasarkan banyaklah pandangan dan daripada penyelidik dan juga pihak industri. Kalau kita tengok innovation juga, kita boleh fokus kepada beberapa perkataan yang boleh pop up ataupun tertrigger dalam minda kita, iaitu intelligence, solution, okay, inspiration, creativity and vision. Dan secara rumusannya mungkin kita boleh katakan dalam konteks teknologi dalam pendidikan, dengan adanya teknologi pendidikan yang berkembang pesat dan juga kreativiti di kalangan para pendidik kita, di situlah hasilnya inovasi itu berlaku. Okey, di mana memberi impak kepada pelajar dan juga impak kepada masyarakat amnya. Okey, kalau kita pergi detail sedikit apa itu innovation, mungkin saya nak kongsi secara ringkas saja sebab masa pun dalam masa 1 jam. So, kalau kita tengok ada 10 types of innovation. Ada model perniagaan, dia fokus kepada configuration dan juga sekiranya kita membuat inovasi terhadap network, macam mana kita menghubungkan antara komuniti dan sebagainya, dia ada satu keunikan dalam inovasi tersebut, dan juga inovasi dalam bentuk structure ataupun mungkin inovasi dalam bentuk proses. So itu 4 jenis kategori configuration innovation berdasarkan the innovation wheel ni. Kalau kita melibatkan dengan atau penawaran sesuatu perkhidmatan atau produk, kita lebih boleh fokus inovasi kita tu dalam 2 aspek, iaitu product system dan juga product performance. So di mana macam mana kita buat sesuatu kelainan atau keunikan dalam inovasi kita dalam meningkatkan performance produk kita ataupun perkhidmatan kita. Dan juga sistem yang kita perkenalkan dalam sesuatu proses teaching and learning, ataupun kita ada satu kaedah barulah dalam kata memberi tunjuk ajar kepada pelajar. So kita inovasikan dari aspek tersebut. So dari sudut experience pula, kita ada 4 perkara yang fokus dalam menghasilkan sesuatu inovasi, iaitu experience. Kita punya experience dalam pengajian. For example, kita dah go through berbagai perkhidmatan ataupun cara kita mendidik anak bangsa kita melalui servis. Kita inovasikan servis kita. Satu lagi perkara, kita inovasikan dalam channel. Channel dalam konteks ni, dalam konteks norma baru ni yang kita tengok ni, biasa kita menggunakan channel email untuk komunikasi, presentation slide dan sebagainya. Sekarang kita menggunakan media digital dan media elektronik, menggunakan YouTube dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. So channel untuk kita share experience kita tu menjalani atau menghadapi satu evolusi inovasi untuk sesuaikan dengan keadaan semasa. Kita boleh juga menghasilkan inovasi dalam bentuk brand. Okey, produk yang sama tapi brand tersebut. Okey, dan juga yang seterusnya adalah macam mana kita engage dengan customer. So ini secara ringkaslah the innovation of wheel yang saya nak kongsi pada sesi kali ini. What does the future hold for education? In 5 years? 10? What will learning be like for students, and how will teachers instruct? And what role will security and IT operations play in keeping critical functions online and facilities and data secure? Today, the learning experience is already extending beyond the classroom. Soon, on-demand and more personalized learning will make it even easier for students to fit school into their own schedules and learn in the way that best suits them. Finishing a course will be based on the knowledge you've acquired, not a specific date. Augmented reality, digital images superimposed on live content, and virtual reality, an artificial 3D environment, are some of the hottest technologies today. In education, they can allow students to visit monuments, explore Mars, and even travel back in time.
Artificial intelligence, or AI, is the ability for computerized machines to mimic human thought processes. It could make it possible to personalize the delivery information and assessments to an individual. It could also shift the role of the teacher to that of a facilitator, supplementing the AI lessons and helping struggling students. And for academic research and discoveries, AI could help break through boundaries we can't even conceive right now. Everything you do today and tomorrow, from capturing lessons to enhancing research capabilities with AI, depends on a strong IT infrastructure foundation. All your systems, network, mobility, collaboration, security, data center need to work together seamlessly to support the changing landscape of education. And Cisco can help. Okay, so berdasarkan video tersebut kita tengok macam mana sesuatu inovasi tersebut dalam tempoh 5 tahun yang akan datang, apa yang kita impikan untuk dilaksanakan. So ini juga selaras dengan 11 Pelan Pembangunan Akademik Pendidikan Malaysia, 11 anjakan untuk transformasi sistem, di mana kita ada menyediakan kesementaraan akses, memastikan setiap murid menguasai bidang tertentu, melainkan rakyat yang menghayati nilai, mentransformasikan profesi perguruan, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah dan juga mengupayakan JPN, menyelesaikan khusus berasaskan keperluan dan juga memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran, mentransformasikan kebolehan dan juga kerjasama ibu bapa dalam komuniti bersama swasta dan memaksimalkan keberhasilan murid dari setiap ringgit dan juga meningkatkan ketulusan dalam bergantungan kejawapan awam secara langsung. So apa yang saya nak fokuskan pada kali pagi ini adalah macam mana kita dapat selari dengan pembangunan itu, di mana dengan wujudnya kita boleh memanfaatkan ICT dalam meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. So ini fokus utama kita dalam perbincangan kita pada pagi ini. Jadi macam mana kita menggunakan teknologi ni, okay? Teknologi biasanya kita guna how the technology will transform the classroom. Sebab sekarang ni kelas kita daripada fizikal kepada separah fizikal dan juga sekarang wujud dalam bentuk maya. Jadi ini berlaku disebabkan berlakunya inovasi itu sendiri. Inovasi di mana kita dapat memperkembangkan keperluan dan juga memperkembangkan kepakaran kita dan juga kemahiran kita dalam proses teaching and learning, terutamanya dalam pengajian dan pembelajaran dalam kelas. Okay, so kita tengok lagi satu video untuk kita tengok sedikit apa macam mana transformasi berlaku. Investment in the education space has grown tremendously over the past few years. Today, the level of investment is over 10 times what we saw in the 2000s. And the investment is coming not just from the public sector, but increasingly from the private sector. One of the most promising areas is in the world of personalized learning. We all have jagged learning profiles. None of us are truly average. Through technology, we actually now have the potential to meet learners where they are. So content, instead of being presented in a monolithic or linear format, can be broken down and modularized and presented to the learner at the point of need, at the right time, at the right level of difficulty. Another area that is really interesting is in the world of data and analytics. We can collect an enormous amount of data, not only around a student's actual competency, but around their engagement with texts, around their engagement with different concepts. And teachers can engage with students much earlier than they otherwise would have when someone is struggling with a problem, and provide early intervention that can ultimately help with issues around student retention and dropouts. Another area that is exciting is in competency-based learning. Historically, we've had a factory model of education where people needed to be in their seats for a certain amount of time, and people had to go through one grade in order to get to the next. But the reality is everyone has different strengths and weaknesses. And through a competency-based model where people can take just as long as they need in order to learn a material, nobody gets left behind, and people can learn at their own pace.
So today, in a technology-rich world, education can be a process of lifelong learning. Teachers and students can come together at a scale that we've never been able to experience before. And that really broadens the ability of society to transfer knowledge, to educate its people, and ultimately to make progress. Okey, kalau kita tengok perkongsian dari video itu tadi, so kita boleh kategorikan dalam proses transformasi dalam pembelajaran dan pembelajaran. Kita fokus kepada untuk keadaan sekarang ni, kita memang fokus kepada personalized learning. So ada yang dibincangkan di dalam video tadi, personalized learning, di mana bila kita buat personalized learning ni, maksudnya kita fokus kepada 3 grup. Okey, kita fokus kepada yang kadang-kadang ada pelajar tu yang lebih pandai, ada pelajar yang average dan ada yang kurang pandai. Jadi kita kena personalizekan kaedah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan beberapa perkara, iaitu physical learning environment. Kadang-kadang physical learning environment tu kita kena buat satu inovasi. Okay, kita tak boleh guna satu stereotype saja, kaedah pengajaran dan pembelajaran dan juga physical environment tersebut. So kita boleh sesuaikan dengan keperluan pelajar. Okay, so itu pun juga berlaku dalam aspek service innovation. Okay, satu lagi personalized learning ni bergantung juga kepada content of the knowledge, di mana knowledge yang macam mana, yang bercorak macam mana untuk kita transfer kepada pelajar dan juga kepada siapa dan sebagainya. Jadi pelbagai delivery approach juga bergantung kepada target group kita. Okay, bagaimana kita menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk kita personalizekan learning tersebut berdasarkan target audience kita. So kita perlu melakukan beberapa inovasi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran dan juga kaedah kita nak engage bersama pelajar tersebut. Okay. So yang kedua adalah data analitik. So data analitik ni di mana kita dapat mengenal pasti dulu pelajar-pelajar kita berdasarkan input yang kita perolehi daripada big data analysis. Okey, di mana kita dapat mengetahui tingkah laku mereka dan juga kita boleh juga mengetahui performance dia. Okey, supaya kita boleh tengok dia punya trend ataupun pattern pencapaian pelajar. Jadi kita kena menggunakan maklumat ni untuk kita membuat satu inovasi dalam teknik pengajaran, katakan. Okey, jadi kita ada cukup maklumat untuk kita analisa, bukan sekadar menganalisa pencapaian mereka, tetapi kita boleh juga menganalisa dia punya behavior. Okey, jadi dengan adanya data dan analitik ni kita boleh target terus kepada pelajar. Okey, sebab kita kena menggunakan beberapa kaedah lah, di mana sekarang ni kita boleh ada computerized system yang kita boleh collect data dan juga sekarang ni kita nak tengok trend pelajar. Okay, macam mana pelajar tu telah kita menggunakan satu sistem. So saya percaya di kementerian juga ada menggunakan sistem online dalam banyak aktiviti. Jadi benda ni adalah satu kaedah untuk kita mengumpulkan maklumat agar keputusan dapat dibuat berdasarkan analisis yang lebih tepat dan maklumat atau data yang lebih terperinci dan tepat. Okey. So satu lagi yang disentuh juga dalam kita nak menghasilkan satu inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran kita adalah kita kena fokus kepada competency based education. Okey, bukan sekadar kita mengajar dan apa yang para pelajar dapat, tetapi kita perlu hasilkan satu inovasi di mana boleh transform pelajar tu dalam bentuk kompetensi. So bukan sekadar tahu, tapi berkebolehan dan berbakat dalam menghasilkan sesuatu kerjaya. Okay, so kalau kita tengok future work skill, ni mungkin kecil tapi tak apa, saya akan bacakan. So kalau kita tengok future work skill, kita nak yang mempunyai daya critical thinking yang tinggi, boleh apply sesuatu knowledge dalam konteks tertentu dan sebagainya. Jadi kita kena dalam proses kita menghasilkan satu inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran para pelajar, kita kena pasti juga future work skill. Okey, sebab akhirnya future work skill ni akan diterjemahkan melalui kompetensi.
kompetensi pelajar yang dihasilkan melalui satu sistem pendidikan tersebut. Kalau kita tengok what is competency based education, so kalau kita tengok dia ada beberapa aspek yang kita perlu lihat dalam aspek competency based education. Yang pertama adalah measurable explicit competency. Okay, clear learning outcome. Ketiga, differentiate, timely support, meaningful, positive assessment, personalized learning, and advancement upon mastery. So kita nak fokus kepada tahap kompetensi pelajar dalam setiap pengajaran yang diajar kepada para pelajar. Jadi kita kena mencari jalan yang agak inovatif untuk kita pastikan knowledge itu dapat disampaikan dengan cepat, pantas dan jelas. Okey, dalam competency based education kita kena main beberapa peranan lah. Peranan macam mana kita nak gabungkan kedua-dua kebolehan minda, left brain dan juga right brain. So masing-masing mempunyai potensi yang tersendiri. So secara ringkasnya dalam competency based education ni kita kena tukar daripada knowledge acquisition kepada knowledge application. Di mana dengan adanya knowledge tersebut, para pelajar tersebut boleh apply dalam konteks mereka, dalam ruang lingkup pekerjaan. Okey, kita kena ubah dari aspek from single subject objective measure kepada multiple objective and subject measure. Dan juga dalam competency based education ni juga kita kena ubah daripada proxy assessment kepada performance based assessment. Dan seterusnya adalah daripada norm referred evaluation kepada criteria referred evaluation, supaya dengan berdasarkan competency based education ni kita lebih menyediakan para pelajar ni dalam aspek kompetensi di mana dia boleh mengaplikasikan knowledge yang dipelajari dan juga boleh menilai dalam pelbagai aspek, bukan sekadar satu objektif saja, dan juga menghasilkan satu performance kepada hasil kerja, bukan assessment biasa tetapi menunjukkan satu performance dalam kompetensi mereka, dan juga kriteria evaluation, bukan berdasarkan kebiasaan. Biasanya kita nilai pelajar ni kena ada satu kriteria khusus supaya mereka lebih tepat dan lebih berkompetensi. Jadi dengan mengambil kira competency based model education ni, kita perlu menghasilkan satu inovasi dalam berbagai kaedah, sama ada menggunakan teknologi ataupun menggunakan mungkin teknologi baru ataupun teknologi yang sedia ada untuk kita mempermudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada how computer technology transform teaching and learning. Okey, so kita tengok di sini. Kita ada MOOC banyak MOOC, Massive Open Online Courses. Okey, ada lebih kepada focus on scalability to focus on community and connection. Okey, so yang ni pun banyak lah. Saya ingat di banyak negara-negara pun menghasilkan platform ni di mana kita boleh belajar dia macam dapat belajar berdasarkan beberapa kursus yang ditawarkan oleh MOOC ini. Kalau di Malaysia, kalau kita tengok, kita ada satu platform di mana platform ni banyak digunakan biasanya di peringkat universiti, tapi mungkin kita boleh bangunkan juga di peringkat sekolah pada masa akan datang. So kita ada Malaysia MOOCC, Malaysia Massive Open Online Courses, di mana dia melibatkan lebih kurang 454 courses yang sekarang telah diikuti oleh lebih daripada 400,000 student telah menghadiri kursus ini. So ini adalah kolaborasi antara beberapa universiti tempatan lah, termasuk beberapa agensi antarabangsa. Okey, ini pun salah satu perkembangan dalam inovasi dalam pendidikan. Ini juga inovasi dalam bentuk teknologi. Kita sekarang ni menggunakan banyak platform untuk online collaboration platform, di mana kita boleh menggunakan banyak Google Meet, Zoom dan sebagainya untuk kita membuat pembentangan dan juga untuk kita membuat satu bual bicara dalam bentuk maya macam tu. So di mana penglibatan dengan lebih ramai pelajar dalam satu platform dapat menghasilkan satu inovasi dalam mempelajari sesuatu perkara. Jadi inilah satu kaedah lah inovasi dalam
application of the technology dalam aspek teaching and learning. Banyak dalam meeting dan sebagainya, terutamanya dalam kaedah normal baru sekarang ni. Okey. Okey, ini juga satu contoh online collaboration platform. Banyak kita boleh cari je. So sekarang ni memang menjadi satu normal barulah dalam penghasilan ataupun penggunaan teknologi komunikasi dan ICT. Dalam aspek untuk assessment pula, banyak beberapa platform telah diinovasikan oleh ramai developer ataupun industri di luar sana. Antaranya dalam untuk membuat assessment, kita boleh guna Kahoot, okey. Kita boleh guna Quizizz. Banyak saya tengok menggunakan Quizizz dan Kahoot. So lebih interaktif. So ini juga adalah inovasi yang dilaksanakan dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. So di mana kita boleh guna platform ni untuk kita mengukur tahap kefahaman dan juga memberi pencerahan kepada para pelajar. Dan ada juga satu platform kita panggil Padlet, di mana kita boleh brainstorm dan kita boleh share skrin dan sebagainya untuk kita melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. So ini juga salah satu inovasi dalam pembelajaran. Satu lagi, penggunaan teknologi mixed reality learning. So ini mungkin kita boleh adaptasikan dalam education sekarang, terutama mungkin di peringkat sekolah. Kita boleh ada beberapa projek khusus untuk kita aplikasikan teknologi ni, dalam pengajaran, terutamanya lebih kepada immersive learning dan juga experiential learning. Di mana experiential learning itu kita ubah daripada mode reality kepada mixed reality. Ini ada satu lagi contoh kita boleh transform kaedah pengajaran dan pembelajaran kita menggunakan hologram teknologi dalam mixed reality. So kita boleh kita berhubung secara maya dalam konteks kelas dan juga individual klien ataupun setiap pelajar boleh akses kepada hologram teknologi ataupun hologram presentation, dan juga ini adalah sebahagian daripada mixed reality learning. Ini salah satu lagi contoh mixed reality learning yang dah ada teknologi sekarang, cumanya kita perlu adaptasi dan perlu membuat inovasi lah terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran kita agar lebih interaktif dan imersif. Inilah salah satu studio di Harvard HBX. So yang tu boleh rujuk di YouTube tu nanti. So dia menggunakan high technology classroom. So dia ada beberapa skrin, dia macam satu orang kata broadcast center, di mana pelajar dia boleh berinteraksi secara direct, seolah-olah mereka berada dalam satu kelas tetapi dalam konteks digital. Sebenarnya mereka ni adalah berada di sekitar seluruh kawasan. Jadi dia boleh menggunakan satu platform ni untuk kita memudahkan ataupun memberi satu pengalaman baru dalam kita mentransferkan, dalam kita menyalurkan pemindahan teknologi dan juga pemindahan ilmu kepada pelajar-pelajar. So ini satu lagi contoh teknologi yang kita boleh guna. Ini lebih kepada virtual reality. Virtual reality di mana kita boleh ni contoh untuk kita akses kepada satu ruang yang virtual. Kita menggunakan virtual reality pun boleh kita adaptasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan ini adalah VOID, Hyper Real VR. So di mana kita perlu memakai a set of gadget dalam orang kata satu platform. Bila kita enter the virtual world, kita akan berinteraksi secara fizikal dan paparan itu akan ditunjukkan dalam bentuk digital atau virtual. Jadi kita akan bergerak seolah-olah dalam dunia reality, tetapi environment yang kita rasai adalah dalam virtual reality. Jadi ini pun agak baru juga ni, ada beberapa tempat. Saya pun ada sempat mengalami pengalaman menggunakan teknologi ni. How do we achieve this vision? So macam mana kita dah gambarkan visi dan juga matlamat kita untuk kita capai dalam aspek pengajaran dan pembelajaran agar lebih imersif menggunakan teknologi. So kita
Yang penting adalah leading innovation in education. So di mana educator need to think innovatively as those action that significantly challenge key assumption about school and way they operate. Therefore, the innovative of a question like we are doing something beyond the current normal. Okay, so di mana kita perlu berfikir di luar kotak. Okay, kita adaptasi beberapa teknologi baru untuk kita sesuaikan dengan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran kita. Okay, so kita kena mempelajari kaedah-kaedah tertentu dalam melaksanakan inovasi. Okay, so mungkin saya boleh share sedikit. Okay, kaedah yang biasa digunakan pakai dalam kita menghasilkan sesuatu inovasi. Okay, so innovation in engine of transformation is an engine of transformation. So di mana dengan adanya inovasi ni kita boleh buat sesuatu transformation. Okay, kenapa kita nak buat inovasi ni? Sebab kita perlu survival. Okay, di mana dalam mana-mana industri pun, industri education, industri perkapalan, industri telekomunikasi dan sebagainya, perlu kepada inovasi. Di mana dengan inovasi itulah kita boleh survive dalam kata industri kita. So sebenarnya innovation ni adalah multi-stage process di mana kita transform tadi, seperti yang saya cerita pada awal perbincangan kita ada invention, improvement and innovation. Okay, so ini adalah stages macam mana inovasi itu berlaku. So kalau kita nak tengok sedikit, kita kena bermula dengan identify the problem, the trend, propose solution, prepare pilot experiment, communication, value and invention, test and enhance the invention, identify the success and also process of production, and lastly is implementation of the market option. So kita kena orang kata apa, dia memang bila inovasi ni kadang-kadang benda tu kita tak tahu sejauh mana orang kata apa keberkesanan, sejauh mana orang kata impak dia, tetapi kita buat satu refinement ataupun kita boleh buat sesuatu penambahbaikan terhadap perkara yang telah sedia ada. Itu secara ringkaslah inovasi. Tapi dia memerlukan beberapa proses dan juga step yang kita kena lalui. Okey, kalau kita tengok ada dalam jenis-jenis inovasi kita lebih kepada produk, proses, marketing and organisation. Saya dah cerita tadi. And then dari sudut jenis pula, okey, form of innovation pertama adalah incremental. Okey, incremental ni maksudnya kat sini kalau kita dah buat satu kaedah pengajaran ataupun kita dah sistem telah diimplementkan dalam satu department. Jadi sistem yang sama kita boleh implementkan dalam department yang lain. Ataupun kaedah pengajaran yang kita gunakan dalam tahun 1 dan kita akan incrementalkan. Okey, kita akan buat dalam cohort yang seterusnya. Jadi maksudnya kita kembangkan innovation kita itu berdasarkan specific group. Okey. Yang kedua adalah innovation dalam bentuk radikal. Dan yang ketiga adalah innovation dari aspek disruptif. Ini adalah salah satu contoh yang paling umum lah, radical innovation, di mana suatu ketika dahulu memang mobile phone ni memang satu radical innovation. Okay, sekarang ni kalau kita tengok perkembangan mobile phone, okay, daripada jenis mechanical kepada jenis elektronik dan juga sekarang daripada physical. Dulu mobile phone dia banyak physical, sekarang ni button pun dah hilang, just ada screen dan satu je button untuk on off. Jadi kita tengok innovation yang amat radikal, dia memberi impak kepada seluruh dunia. Okey, dia melibatkan large technological advance dan juga non-competitive absolute. Okey. Dalam radical innovation kita ada 3 step lah, 3 step. Breakthrough, which is the radical solution yang kita selesaikan the problem tersebut. Disruptive, create a new big market niche. Jadi for example, disruptive ni kalau kita katakan sekarang ni dulu kita ada kalau kita ingat lah, dulu kita ada
smartphone, bukan smartphone, sebelum smartphone kita ada orang kata satu teknologi tu dia dah mati dan digantikan dengan satu innovation baru. So itu kita kata satu radical innovation. Contohnya kalau kita tengok dulu zaman telecommunication dahulu, kita ada warp teknologi. So warp teknologi tu adalah satu yang advance juga pada ketika itu, tetapi dengan adanya teknologi lain yang lebih berkembang, warp tu tidak popular. Okay, dan sebagainya. Satu lagi adalah radical innovation, adalah dia mempunyai, dia diiktiraf sebagai level 3, iaitu game changing, di mana kita transform the market and the society, maksudnya memberi impak kepada society tersebut. Okay, ini satu lagi contoh disruptive innovation, email. Kita dah tak ada dah surat-surat yang bertulis tangan, kita dah ada email untuk gantikan. Incremental, okay, kita ada toothpaste, whitening toothpaste, kita increment the functionality. Okay, macam sekarang ni smartphone, kita ada incremental. Dulu kita just boleh call, lepas tu dah boleh hantar teks. Sekarang dah boleh macam-macam smartphone kita ni. Boleh kata apa, check kita punya heartbeat dan sebagainya. Okay, dia berlaku incremental. Okay, kalau kita tengok learning is a innovation, go hand by hand, and the ignorance of success is think that what you did yesterday will be sufficient for the tomorrow. Ini just untuk share. Kalau dalam educational innovation, kita tengok contoh, kita kena prepare the student to participate in their world. Okay, of course their world pun ada problem dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak shape their future, okay, untuk solve problem. Sebab kita memberi orang kata ilmu pada orang kata zaman kita, tetapi ilmu yang zaman kita ni perlu diadaptasikan dalam masa mereka, supaya mereka dapat mengharungi cabaran-cabaran masa hadapan. Sebab itulah kita kena membuat satu inovasi dalam cara kita memberi ilmu, dan juga menggunakan teknologi yang sedia ada ataupun teknologi yang akan datang yang mampu membantu kita dalam memindahkan ilmu atau pengetahuan kepada para pelajar. Okay, so kalau kita tengok juga sekarang ni kita dah mengharungi zaman-zaman digital dan juga sosial media. Dalam 60 second kita banyak perkara berlaku dalam dunia maya dan dalam online. Kita ada penggunaan teknologi application ni banyak dibangunkan memenuhi ruang virtual kita ataupun ruang online. Jadi macam mana kita adaptasikan teknologi yang sedia ada ni untuk kita implement dalam education kita ataupun dalam teaching and learning. So di mana kita boleh adaptasi platform-platform yang pelbagai ni untuk kita gunakan sebagai medium teaching and learning. Sebab pelajar kita sekarang ni memang dah kata biasa dengan gadget dan juga online punya application ni. So mereka akan lebih minat dan juga memberi satu impak kepada mereka untuk mempelajari kandungan ataupun ilmu yang kita ingin sampaikan kepada mereka melalui platform-platform yang sedia ada. Kita ada YouTube, kita boleh buat video untuk para pelajar rujuk dan sebagainya untuk berinteraksi. Kita boleh buat live, okay, macam kita buat sekarang, kita buat live, kita boleh share. Dan juga beberapa software juga yang ada di cloud, kita boleh gunakan untuk kita sebagai tools untuk pengajaran dan pembelajaran. So banyak kita boleh pilih berdasarkan kesesuaian kita. Okay, bukan sekadar untuk kita buat teaching and learning, kita boleh buat engagement dengan pelajar, dan kita boleh buat satu kerja berkumpulan juga menggunakan platform-platform yang kita sedia ada lah dengan kemajuan teknologi ICT ni. Okay. Okay, teknologi cloud computing pun penting juga dalam education, di mana kita boleh transformasikan kaedah pengurusan data, pengurusan rekod menggunakan cloud computing. Semua kita boleh upload di cloud, di mana pelajar boleh rujuk dan juga boleh berkomunikasi dan menghantar assignment mereka. So kita pun boleh tengok ni kata-kata hikmah daripada philosopher of communication theory. We shape
our tools, then our tool shape us. Okay, macam kita kata machine build machine lah. So kita dah buat tools. So satu kumpulan developer ataupun pakar teknologi ICT dan software engineer, kita hasilkan tools. Okay, tools untuk kita permudahkan teaching and learning untuk para pelajar dan juga para pensyarah, juga para guru-guru. Jadi kaedah untuk kita gunakan tools tu balik untuk kita shapekan diri kita ataupun untuk membentuk masyarakat atau generasi yang akan datang. So di mana dengan penggunaan tools ni kita boleh latih ataupun boleh asah kemahiran atau bakat mereka menggunakan tools yang dibangunkan oleh orang kata pakar ICT untuk diguna pakai oleh para pakar ahli pendidik dalam membentuk masyarakat dan membangunkan minda masyarakat dan pelajar. Okey. So kalau kita tengok sekarang observation saya, kita tengok dalam 3 jam saja average 3 jam day online. Ini banyaklah ini berdasarkan beberapa statistik. Student will spend about 51% of their time on social media. Okay, and 68% on texting termasuk teks dan juga WhatsApp dan sebagainya. 34% dan juga untuk heavy social media, maksudnya every time dengan social media about 23%. And 2.5 hours a day listening to music. So termasuklah dengan kita tengok konten-konten yang berbentuk ilmiah dan juga ceramah agama sebagainya. Kita kena tengok mungkin kajian kita boleh buat untuk mengetahui sejauh mana penggunaan dan masa yang mereka peruntukkan dalam menggunakan social media ni. Okay, about 70 billion, about 80%. Ini statistik daripada Forbes 2013 yang menggunakan mobile phone. Okay, so ini menunjukkan generasi sekarang banyak menggunakan media digital ni ataupun elektronik gadget ni dalam kehidupan seharian mereka, termasuk dalam mempelajari sesuatu perkara. So banyak juga saya tengok pelajar ataupun mungkin kanak-kanak menggunakan YouTube untuk pengajaran dan pembelajaran. Mungkin saya boleh share sedikit satu channel yang boleh kita rujuk dalam banyak untuk kita memahami ataupun menuntut ilmu kita. Brightside Brightside pun bagus juga untuk kita mengajar kita cara kita berfikir, macam mana kita buat keputusan. Dia dalam video ataupun channel tersebut dia memberi satu problem untuk kita fikirkan dan selesaikan. So banyak maklumat kita boleh pelajari daripada saluran tersebut. Ini pun agak menggemparkan juga. Ini mungkin statistik di luar negara, saya tak pasti, tapi mobile gamers are female about 53%, more than 50%. Okay, mobile gamers are female. Ini saya tak tahu di Malaysia macam mana, tetapi ini mungkin di luar negara. Ini maksudnya kita boleh sesuaikan inovasi kita dalam bentuk gamification. So pelajar lebih suka dalam bentuk gamification, melatih mereka berfikir dan critical thinking. Okay, ini college about 70% dan juga untuk communicate email. Okay, surprisingly kalau kita tengok secara umumnya ini di Amerika Syarikat, about 70% menggunakan keyboard untuk ambil nota. Saya rasa kalau dibenarkan para pelajar di sekarang ni banyak menggunakan smartphone. Saya rasa smartphone nak type nota dan sebagainya. Jadi penggunaan teknologi ni tu dah biasa lah, tapi kita kena fikir macam mana kita nak inovasikan beberapa platform dalam bentuk alat bantu mengajar supaya kita dapat membangunkan para pelajar. Okey, tetapi kita kena tengok juga masa depan penggunaan teknologi ni dalam pendidikan. So kalau kita tengok trend sekarang, kita tengok TV, internet, radio dan juga banyak sekarang skrin yang kedua, ketiga kita ni bukan televisyen saja, di smartphone dan sebagainya. Jadi kita kena utilisekan penggunaan teknologi mobile ni bukan untuk kandungan-kandungan yang hiburan semata-mata. Kita kena buat satu kandungan di mana kandungan tersebut dapat dijadikan konten ataupun kandungan kepada pengajaran dan pembelajaran
yang lebih menarik supaya para pelajar kita menarik untuk mempelajari menerusi platform-platform digital sekarang. Okey. Ini satu lagi yang menarik, saya rasa kalau kita tengok in the hunting culture, kids play with the bow and arrow. Ini dululah. Ini and in the information society, they play with the information. Okay. So ini kita boleh tengok banyak dia banyak knowledgeable sekarang ni. Kalau kita tengok pelajar-pelajar kita sekarang ni, dia lebih knowledgeable. Dia get to access to all the information dengan cepat. Cuma problem yang baru sekarang, macam mana kita nak mengawal mereka ni supaya tidak mencapai kandungan ilmu yang ataupun yang tidak bersesuaian dengan mereka. Okay, sekarang ni kalau kita tengok, we are moving out to an innovation age and into a conceptual age. Okay, dulu kalau awal-awal internet dulu kita memang eager dengan information. Sekarang ni kita dah banyak sangat maklumat, jadi macam mana kita kena buat satu platform ataupun satu tools yang kita boleh filter maklumat tertentu saja untuk kita sesuaikan dalam pengajaran dan pembelajaran, supaya pencarian maklumat tu bukan secara tidak berstruktur ataupun tidak sistematik. Jadi kita kena ada satu inovasi baru dalam kita nak kumpulkan satu maklumat ataupun knowledge tertentu untuk kita guna pakai dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. So di mana kalau kita tengok Dan Pink, ini American author of business, work and management, dia kata a time where people who design, people who create, people who see a big picture and people can synthesize vast amount of input and who will lead us forward. Jadi dia access to information. Jadi kandungan yang kita buat tu bukan knowledge yang terlalu banyak, jadi dia akan jadi satu situasi di mana information overloaded. Jadi kita pun tak tahu yang mana penting dan yang mana yang berguna kepada kita. Okey, ini kajian Global Innovation Index. Okey, Malaysia pun tidak ketinggalan juga, tapi kita tengok beberapa negara dia dah mula dengan inovasi. Sekarang Malaysia pun banyak emphasize on innovation. Kita ada banyak agensi, Magic, MDEC dan sebagainya. Mereka emphasize on the innovation, how to get innovation on the student and young generation. And juga kepada kita sebagai ahli pendidik pun digalakkan untuk kita lebih inovasi dalam pelbagai perkara. Okey, kerana kita tengok dunia sekarang semakin berubah, competition makin tinggi, jadi kita kena innovate, kita melakukan inovasi terhadap apa sahaja perkara yang kita buat. Okey, kreativiti dan inovasi. Okey, supaya kita tidak ketinggalan dalam arus perkembangan teknologi sekarang, di mana kita boleh adaptasi teknologi yang pesat berkembang ni dalam pengajaran dan pembelajaran, terutamanya dalam menguruskan pelajar-pelajar dan juga knowledge yang ingin kita sampaikan kepada pelajar. Ini competition. Okey. Okey, seterusnya kita pun kena tengok juga satu lagi aspek kita panggil ini will have the enemies on who will under the existing under the thing that only support by the. Okey. Okey, ini pandangan daripada B.F. Skinner. Any teacher who can be replaced by computer should be. Betul ke? Okey, sebenarnya komputer ni adalah tools atau platform ni kita gunakan. Tapi macam mana kita inovasikan, macam mana kreativiti kita menggunakan komputer tersebut dan platform dan teknologi yang sedia ada untuk kita sampaikan ilmu kepada pelajar. Okey. Okey, satu lagi aspek yang kita perlu tengok adalah product innovation dalam education technology, solution through educational innovation. Ini pun penting juga untuk kita ketahui. Kalau kita tengok kat sini, dulu kita menggunakan platform yang agak tradisional, blackboard dan sebagainya. Kita dah innovate sedikit blackboard jadi whiteboard.
Okay, interactive whiteboard. Saya ingat masa saya belajar dulu ataupun saya kerja dulu di industri, projek kepada sekolah lah, kita projek sekolah tersebut kita deploy interactive whiteboard untuk menggantikan blackboard yang diguna pakai sudah bertahun-tahun tu. Dan juga kita inovasikan dalam penulisan nota, okay, daripada kita menggunakan pen dan kertas dan kita menggunakan smartphone, okay. Tapi ada juga menggunakan stylus dan sebagainya. Kita boleh gunakan untuk kita guna kaedah penulisan macam biasa tetapi direkodkan dalam bentuk digital. Dan buku pun sekarang ditransfer dalam digital. Okay, dekat iPad kita boleh download dan sebagainya. Itu pun inovasi daripada fizikal kepada software ataupun digital produk. Satu lagi yang berkembang sekarang adalah Web 2.0. So tools ni kita kena adaptasi dengan sepenuhnya lah dalam pendidikan dan juga education kita, di mana kita boleh allow academic to reflect and reimagine what they do as scholars. Jadi dia boleh sebarkan ilmu dia boleh rujuk pelbagai maklumat dan sebagainya, dan pelajar pun boleh get access to this information through Web 0.0 tools yang kita bangunkan. So itu bergantung kepada inovasi yang kita buat dalam platform ataupun sistem menggunakan ICT dan sebagainya. Okay, the problem, ini salah satu kata ataupun pandangan daripada D. Hock, founder of Visa International. The problem is never how to get new, innovative through into your mind, but how you get old one out. So macam mana ni? So maksud dia kat sini kita akan tengok lah problem tu ada. So macam mana kita selesaikan problem tersebut secara kreatif dan inovatif, sehingga kan penyelesaian yang lama tu kita bukan abaikan lah, tidak diterima pakai. Jadi kita kena hasilkan satu inovasi yang agak unik, seperti yang saya ceritakan ataupun maklumkan dalam slide yang sebelum ni. Perlu unik dan useful lah. Unique, useful, then they come to the innovation. Okay, so we can do more things in education. More change will happen in education in next 10 years than past 100 years. So dulu development of the education technology ni dia slow, tetapi dengan adanya ICT, telekomunikasi yang meningkat pesat, dan juga sekarang ni 5G dan sebagainya, kita boleh membuat satu inovasi dengan lebih cepat. Okay, di mana akses kepada teknologi ICT ni agak tinggi. Okay, mungkin pada masa dahulu kita dah kata kandungan untuk kita hasilkan software dan sebagainya tu sudah wujud, tetapi infrastruktur telekomunikasi belum stable pada masa itu. Jadi dia tidak mencapai objektif untuk hasilkan satu maksudnya ekosistem of online education tu masih terbatas pada suatu masa dahulu. Jadi sekarangnya kita kena menghargai teknologi yang sedia ada sekarang untuk kita adaptasi dan membuat inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga dalam sistem education kita. So yang kedua adalah yang seterusnya adalah kita kena ada sedikit educational paradigm. Okay. Tuan Profesor. Okay, so kita boleh gunakan berbagai tools yang kita gunakan. Mungkin saya akan skip beberapa perkara. Jadi untuk kita fikirkan macam mana dengan adanya teknologi yang sedia ada sekarang ni, untuk kita design balik thinking kita, macam mana kita buat sesuatu inovasi. Okay, dan juga kita kena fikirkan macam mana inovasi kita tu dapat memberi impak kepada masyarakat dan juga pelajar dengan dan juga kita menggunakan Flipboard Classroom dan sebagainya. Ni teknologi yang sedia ada, kita kena adaptasi saja dan menggunakan teknologi yang sedia ada, di samping kita membangunkan ataupun supaya education kita ni selari dengan perkembangan industri revolution 4.0. Okay, sebab kita kena adaptasi future skill, dan juga kita kena tengok juga digital network macam mana, dan juga supaya education kita ni lebih personalized, dan juga kita boleh mempelbagaikan, okay,
kaedah pengajaran kita supaya lebih efektif dan menarik para pelajar kita. Okey, saya rasa saya nak rumuskan sekejap. So dalam inovasi kita ni, kita akan tengok beberapa perkara, iaitu innovation through technology application. Okey, kita guna teknologi. Satu lagi adalah innovation in education delivery. Macam mana kita sampaikan education tersebut ataupun ilmu tersebut. Dan satu lagi adalah kita tengok sejauh mana inovasi untuk kita membina kapasiti dalam sektor industri dan sebagainya. Jadi ketiga-tiga elemen ni ada menyumbang kepada perkembangan inovasi dalam negara, terutamanya dalam sektor education. Okay, so sebelum saya buka kepada soalan, mungkin ini kata-kata akhir daripada saya lah. Okay, design creative innovation and digital technology towards sustainable education ecosystem for future generation. Okay, so itu saja. Okey. Okay, mungkin ada soalan. Terima kasih di atas pembentangan tadi Tuan Profesor Madya. Jadi di atas kesuntukan masa, kita masih ada soalan-soalan yang akan dikongsikan untuk Tuan Profesor menjawab. Jadi saya akan bacakan soalan ya. Soalan yang pertama, okey, dalam Tuan Profesor, kita cuma ada masa 5 minit saja. Boleh ya? Okey, boleh. Okey, dalam kekangan yang ada di sekolah, bagaimana pihak sekolah boleh implement jenis-jenis inovasi PDPC seperti yang dibentangkan tadi agar memberi impak kepada kemenjadian murid secara sama rata? Dipersilakan Tuan. Okey, sekarang ni kita ada beberapa kekangan lah di sekolah. So maksudnya kita sekarang ni kita boleh gunakan platform-platform maya yang sedia ada. Saya rasa banyak platform yang free untuk kita gunakan sebagai education. Banyak kalau developer di luar sana pun dia hasilkan satu khusus software. Kalau kita register sebagai educational entity, kita akan boleh access dia punya application tu dengan lebih banyak. Maksudnya dia tak ada limit trial dan juga functionality tu agak penuh. Contohnya saya ada register on Loom. Biasa dengan Loom tak? Loom untuk kita record video lah. Maksudnya kita dia record screen. Jadi kita boleh register. You kena register sebagai kata menggunakan domain edu.my ke macam mana. Jadi jika menggunakan domain tersebut, dia boleh access tu tanpa limit. Itu saya dah register. Saya pun dah register menggunakan akaun universiti saya. Jadi dia tak ada limit. Kalau you register as a personal account, dia ada limit 30 hari. Jadi you gunakan kelebihan tu. Okey. Dan kita boleh gunakan platform tu sama ada pelajar dan juga guru-guru. Okey. Okey, saya rasa jawapan itu boleh difahami oleh yang bertanya tadi ya. Okey, saya terpaksa meneruskan soalan kedua Tuan Profesor dari cikgu pastinya, Cikgu Azizun Zakaria yang bertanyakan ya, setakat mana VR boleh dilaksanakan di Malaysia dari segi kesediaan teknologi yang ada di negara kita, adakah kita mampu melaksanakannya? Okey, terima kasih ya. Soalan ni agak mencabar jugalah. So sebenarnya kita sebenarnya tidak ke belakang lah dalam aspek teknologi di Malaysia. Kalau kita boleh buat benchmarking lah, kita tengok. Tetapi dalam aspek implementation di Malaysia ni, ini bagi pendapat saya lah, mungkin kita tak boleh buat secara menyeluruh lah. Mungkin kita buat macam pilot project untuk sekolah-sekolah tertentu. Tapi saya percaya kalau di private universiti atau di private school, memang dia dah mula mengadaptasikan VR ni. Tapi saya rasa untuk kesediaan teknologi ni kita dah sedia. Cuma mungkin dari sudut implementation secara menyeluruh tu kita mungkin kena kaji lah kesesuaian, dan juga sebab Malaysia ni banyak maksudnya dari sudut equipment, dari sudut infrastruktur, sama jugalah macam sekarang ni dalam norma baru ni sebenarnya banyak juga orang tak dapat akses kepada internet yang berada di pedalaman. Jadi kita boleh melaksanakan VR tersebut secara berperingkat lah. Okey, itu pada pandangan saya.
Okey, terima kasih kepada Tuan Profesor Madya Dr. Nik Zulkarnain bin Khidir di atas perkongsian dan pembentangan yang hebat tadi. Pastinya banyak lagi soalan-soalan yang akan menyusul, walau bagaimanapun kita terpaksa berhenti dahulu di sini kerana kita akan meneruskan dengan sesi yang seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersiaran bersama kami. Terima kasih sekali lagi daripada pihak kami. Terima kasih Tuan Profesor Madya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Selamat berjaya. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.